kedatangan saya dan juga Ustaz ni antaranya lah untuk mempromosi buku, tetapi motif utama yang lebih besar daripada itu ialah menjual idea lah, ya, menjual idea daripada pandangan-pandangan kita tentang isu-isu agama dan isu-isu budaya dan politik negara kita. Khususnya kalau saya fokusnya pada budaya dan politik Melayu, ya. Oleh kerana akhir-akhir ini kita bercakap tentang senario pembangkang, ya. Nak sebut Pakatan Rakyat pun orang tak iktiraf lagi dah, Pakatan Rakyat sudah ada. Jadi sebut gabungan pembangkang. Dan daripada situ muncul pula fenomena G18 lah, ura-ura, sebab ni tak confirm, jadi saya selalu sebut ura-ura. Nah, adakan parti baru, ya. Dan yang menarik daripada kelahiran cakap-cakap ini ialah satu tema yang menjadi minat saya sebelum ini, iaitu Islam, untuk memaparkan Islam progresif, dan dalam istilah YB Khalid Samad yang saya baca di berita, Islam inklusif. Sebab tema ini dulu pernah menjadi tema yang tabu, menjadi tema yang tidak disenangi oleh rakan-rakan pemimpin PAS sendiri. Sewaktu lebih 10 tahun dulu timbul perdebatan tentang Islam liberal, yang kalau di Indonesia itu dinamakan dengan berbagai-bagai nama: Islam tradisional, Islam pasca tradisional, post trad dia panggil, post tradisional Islam, Islam apa lagi, Islam kiri seperti Hasan Hanafi di Mesir, Islam emansipatory, apa-apa. Kalau kita di Indonesia ni kita tahu macam-macam lepas. Jadi apa yang saya nak ceritakan, ada dilema menafsirkan Islam, dan umumnya orang Islam, sama ada aktivis atau tidak dapat menerima dan tidak dapat mengiktiraf sebarang kata, penambahan kata ataupun adjektif selepas kata Islam. Maksudnya mereka hanya mengiktiraf satu versi Islam, tidak dapat menerima istilah Islam liberal, Islam kiri, Islam tradisional, Islam inklusif, ataupun berbagai-bagai lagi label, masuk Islam progresif. Kenapa fenomena ini muncul? Kerana sebahagian besar orang Islam terperangkap dalam kefahaman bahawa Islam itu hanya ada satu versi ID. Setiap kali mereka bercakap tentang Islam, mereka merujuk versi ideal itu, iaitu apa yang dinamakan wahyu dan korpus ataupun bidang ilmu pengetahuan termasuk hadis dan pandangan-pandangan ulama. Orang seperti saya yang wartawan yang meneliti fenomena kebangkitan Islam sebagai wartawan, dan sebahagian daripada usia muda saya, sejak usia 15-16 tahun terlibat sendiri dengan kumpulan Islam dan Usrah, sekarang ini tidak melihat Islam itu ada satu versi. Dengan arti kata, saya tidak melihat Islam dalam versi yang ideal yang ada dalam Quran dan hadis. Saya melihat Islam yang membolehkan perkataan itu ditambah di hujung perkataan Islam itu, Islam kiri, Islam kanan, Islam UMNO, Islam PAS, ya, kerana Islam yang saya tanggapi ini berkaitan dengan pengalaman budaya ataupun Islam yang hidup sehari-hari. Ya, makanya apa saja yang ideal, yang unggul, yang sempurna dalam wahyu diturunkan dalam penghayatan manusia. Maksudnya yang saya katakan ni Islam living Islam or cultural Islam, Islam yang hidup dalam masyarakat. Jadi oleh kerana tafsiran manusia itu berbagai-bagai, maka lahirlah versi-versi Islam yang berbagai-bagai. Kita faham Al-Quran itu tidak berubah-ubah. Kita faham macam-macam tafsir terhadap hadis.
yang membantu menafsirkan Al-Quran. Dan kita juga faham berbagai-bagai tanggapan atau tafsir ulama, pemikir-pemikir Islam sejak ratusan ribuan tahun, ratusan lebih 1000 tahun tentang Islam. Jadi saya rasa tidak ada masalah sebenarnya untuk kita menambah perkataan Islam, perkataan lain selepas perkataan Islam. Maksudnya ada Islam progresif, ada Islam inklusif sebagaimana kata YB Khalid Samad, ataupun Islam liberal dan segala macam, ya. Islam Hadari contohnya, itu yang saya pertahankan waktu itu. Islam Hadari, ya. Apa yang diistilahkan sebagai Robert Hefner Civil Islam, ya. Dah ada buku di Indonesia yang mengkaji khas tentang impak ataupun kesan pengalaman Islam dalam budaya Indonesia. Itu satu buku yang bagus untuk kita study, YB. Saya rasa bagus dijadikan study circle DAP juga, ya. Yang saya nak ceritakan bahawa ada dilema ataupun contestation, perdebatan di kalangan orang Islam tentang kefahaman ini, sama ada Islam tu unggul tak berubah-ubah ataupun Islam yang menjadi pengalaman manusia, iaitu apabila wahyu yang dianggap suci dan tidak berubah-ubah itu diturunkan, dihayati dalam pengalaman manusia. Sekiranya sekumpulan pemimpin PAS ini yang kita labelkan sekarang, ataupun mereka melabelkan diri mereka G18, ingin memajukan ataupun mengolah pandangan Islam yang tidak seperti mana PAS yang ada sekarang, apalah saja labelnya, dia akan berdepan dengan masalah ini, ya. Masalah umumnya orang Islam sentiasa menampak Islam itu di versi ideal saja, bukan versi pengalaman manusia. Bila sampai ke pengalaman manusia, tentunya ada berbagai-bagai pendekatan dan makna dan tafsir terhadap agama itu, sebagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan ideologi. Tidak mungkin Marxis itu ditafsir dengan satu jalur pemikiran saja. Tidak mungkin liberal itu ditafsir oleh John Stuart Mill saja, juga ditafsir oleh Hayek, Karl Popper, John Rawls dan sebagainya. Tapi masalah yang lebih besar yang akan dialami oleh mereka, oleh sesiapa saja, kalau tak G18, oleh sesiapa saja yang cuba membawa wacana ataupun perbincangan dan pemikiran-pemikir Islam yang dianggap terkeluar daripada pandangan mainstream ataupun tidak popular di hati. Pertamanya ialah kerana kita tidak ada dalam istilah akademiknya modal budaya ataupun cultural capital di peringkat masyarakat bawah, ataupun dalam istilah saya, mereka ini kalah dalam perang budaya dengan versi-versi Islam yang lain. Misalnya dalam bahasa yang mudah, versi Islam Isma misalnya, ataupun versi Islam UMNO, ataupun versi Islam Perkasa. Jadi akan berlaku dilema itu di mana? Sewaktu pemikir-pemikir G18 ini ingin memajukan tafsiran Islam yang baru, masyarakat di peringkat pertengahan, di peringkat bawah tidak dapat grasp, mencapai maksud dan tujuan versi atau tafsiran Islam mereka. Kerana selama ini tidak ada usaha, tidak ada kelompok, tidak ada tokoh-tokoh yang prominent di Malaysia membincangkan secara mendalam versi-versi Islam ini. Secara kecil-kecilan ada, seperti Ustaz Wanji, tapi kalau kita lihat di Indonesia ada macam-macam tafsiran Islam dan dia mereka dah dimajukan dengan begitu lama. Misalnya tokoh yang popular di Indonesia tapi sangat tidak popular di Indonesia, di Malaysia, dan orang tak suka, iaitu Nicholas Majid, ataupun dalam istilah popular mereka dipanggil Cak Nur, ya. Misalnya slogan dia yang terkenal tahun 70-an dulu, Islam yes, parti Islam no, ya. Saya dah dulu lebih 10 tahun dulu cakap parti Islam yes, PAS no. Saya buat lawak lah di kawan-kawan. Saya ingat saudara Mazir tentu masih ingat lawak-lawak itu di warung. Jadi sekarang ni nampaknya nak jadi kenyataan lah, ya. Tapi dilema saya sebut tadi itulah kerana tidak ada orang faham. Kerana
mereka memahami Islam mesti popular itu, iaitu perlunya hudud kalau menjadi parti Islam, perlunya syariah, ya. Dan perbincangan tentang apa yang dianggap sebagai maqasid syariah, ya, ataupun high objective of syariah itu masih sangat baru. Saya ingat masa saya terlibat dengan Usrah dulu tahun 80-an tengah sampai ke 90-an awal, tidak popular istilah ini. Dan kalau popular pun secara umum saja, tidak ada literature ataupun bahan bertulis buku-buku perbincangan mendalam tentang ini. Ini dilema paling besar yang akan dihadapi oleh kumpulan G18 atau apa-apa kumpulan, apa-apa nama, apa-apa individu atau kumpulan untuk memberi kefahaman baru tentang ini. Jadi dia akan disconnect kalau ini satu program politik jangka panjang yang bersifat 10, 20, 50 tahun ke depan, itu praktikal. Tapi kalau menjadi program politik, ya, berdepan dengan pilihan raya 2 atau 3 tahun ke depan, saya ingat mereka akan berdepan serangan dan masalah besar dari namanya pas okos lah, kerana itu musuh politik, musuh ideologi mereka. Yang kedua, isma dan juga usi-usi Islam yang lain lah. Misalnya, kenapa perbahasan tentang hudud tidak dianggap perjuangan utama mereka? Mereka memerlukan justifikasi agama yang sahih, kerana tidak mungkin orang Islam menerima satu kumpulan orang Islam yang lain yang memutuskan nilai moral, justifikasi agama yang terpisah, mau atau tidak. Jadi inilah contestation yang saya nampak menarik tetapi sangat mencabar. Saya belum cerita sama ada saya setuju atau tak setuju dengan parti barulah, ya, sebagaimana saya cakap dekat Astro Awan ni. Tapi ini saya cakap secara intelektualnya, secara taktikal, pergerakan budaya pemikiran dalam masyarakat ini antara yang besar. Jadi dilema ini dilema yang utama yang akan dihadapi oleh mereka. Dan terpulanglah sama ada kemampuan intelektual kumpulan ini untuk menafsirkan dan menurunkan, menyebarkan pandangan ini. Kerana dilema kita ini bukan dilema G18, bukan dilema menafsirkan versi-versi Islam ni, versi Islam yang lebih progresif, yang lebih inklusif, yang lebih merangkumi konteks Islam di Malaysia, tetapi kerana sifat pergerakan politik kita sendiri, iaitu politik kita umumnya tidak bergerak di atas dasar idea dan falsafah dan kebudayaan yang mendalam. Kebanyakan retorik, slogan, program politik kita bersifat superficial, atasan, tidak sampai mendalam. Misalnya tentang demokrasi, ramai orang tidak dapat menghuraikan demokrasi dengan mendalam, sewaktu kita semua mendesak ruang demokrasi yang lebih luas. Misalnya bermula katalah kita ambil 1998 reformasi sebagai benchmark ataupun pemula kepada desakan untuk menuntut ruang demokrasi yang lebih luas, desakan untuk menuntut hak asasi. Jadi selalu perbincangan kita menjadi perbincangan yang bersifat umum sahaja. Jadi ini cabaran yang utama yang akan dihadapi oleh mereka. Dalam buku saya ini, saya dah menulis lebih 10 tahun dulu, kesan agama sebagai pembius, ya, agama sebagai unsur ataupun elemen, alat yang membekukan pemikiran. Saya sampai ke peringkat membuat tanggapan, mungkin ya, Islam ini jika disalah tafsirkan menjadi sumber ataupun asas kepada kemunduran umat Islam, bukan saja di Malaysia, di seluruh tempat. Dan saya juga mencadangkan kritik agama sebagai cabang reformasi politik. Maksud saya, antara sumber yang menghalang kemajuan demokrasi di negara kita ialah tafsiran-tafsiran Islam yang tidak kompatibel serasi dengan proses politik kita. Ini di antara cabaran yang akan dihadapi oleh mereka dan orang-orang seperti mereka, termasuk saya barangkali, walaupun saya bukan G18, saya G lain. Yang sedang berfikir bagaimanakah nak menyelesaikan demokrasi. Jadi saya rasa antara komponen penting
untuk memajukan demokrasi ialah memberi tafsiran yang lebih dinamik terhadap agama. Kerana sumber agama, sumber tradisi, sumber budaya, sumber feudalisme dalam pemikiran Melayu ni akan menjadi stumbling block, penghalang kepada projek demokratisasi atau democratization di Malaysia. Itu tanggapan saya. Jadi barangkali kita boleh bahaskan sebentar nanti. Terima kasih. Alhamdulillah, summa alhamdulillah wa ba'd. Moderator Mazir dan Bung Fathahi, kami panggil dia Bung sebab dia pernah duduk Indonesia. Jadi kita panggil dia Bung. Kalau kita pergi di Indonesia, kita jumpa Bung Karno, Bung Harto. Di Malaysia ada Bung Fathahi. Okey, di Malaysia ni dia ada dua khurafat besar. Yang pertamanya, khurafat yang pertama menyatakan yang boleh menyelamatkan Melayu adalah UMNO sahaja. Itu khurafat yang pertama. Khurafat yang kedua adalah parti Islam ni hanya PAS sahaja. Khurafat ni adalah benda karut marut, benda yang saja-saja dicipta, tapi benda tu sebenarnya tak ada, saja ditanam dalam kepala otak manusia supaya manusia ni tak boleh nak kritik. Yang ni khurafat yang berlaku dekat Malaysia. Dulu adalah yang dulu UMNO tu je. Sekarang ni ada yang baru, versi PAS pula kan. Siapa yang keluar PAS ni mula nak dikatakan sebagai kafir haraki kan. Yang sebelum ni yang duduk dalam PAS pula dipanggil sebagai munafik haraki. Itu pun problem besar tu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bila kita cerita pasal Islam, Islam ni dia Quran hadis, tapi masalah bila Quran hadis tu bahasa dia tinggi. Sastra ni dia tak boleh dibaca secara literal. Dia kena baca dengan sastra juga. Kita dengar orang baca syair, kita dengar ucapan daripada orang yang mempunyai kalam-kalam yang tinggi, perkataan yang hebat-hebat. Bila kita dengar tu, tafsiran yang pertama, tafsiran orang kedua, tafsiran orang ketiga, dia tak sama. Kalau kawan Mazir dengan kawan Bung Fathahi ni, ada seorang nama Hasmi Hashim, Awanano, tulis lirik lagu Awanano. Sampai sekarang orang tak tahu siapa yang dikatakan aku dalam lagu Awanano. Kalau tanya Hasmi pun dia tak nak cerita siapa dia, tapi ada orang interpret yang dikatakan Awanano tu adalah Tuhan. Ada orang kata Awanano tu adalah bapa budak tu. Jadi tafsiran tu macam-macam. Maka begitu juga Al-Quran. Al-Quran ni bila bahasa dia tinggi, makanya melahirkanlah tafsiran. Tafsiran itu kadang-kadang melibatkan kepada kehidupan manusia itu sendiri. Makanya kita akan jumpa ada tafsiran Islam bersipas. Ada Islam tafsirannya bersi UMNO, ISMA, PASMA, apa lagi nama? G18 yang terbarulah. Islam versi G18. Jadi mana Islam yang betul? Susah nak jawab. Sebab Islam ni dia terlibat dengan kehidupan manusia. Kita tengok Islam orang Sunni, dia banyak ambil daripada satu tokoh nama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ada pula satu Islam versi Syiah yang berlaku kat Iran tu kan, dia ambil daripada satu tokoh nama Ali bin Abi Talib. Macam-macam tafsiran. Jadi serupa juga bila kita tengok dalam dunia pada hari ini. Lebih-lebih lagi, banyak perkara yang dibincangkan dalam Quran dan hadis itu tak terlalu detail. Quran hanya sebut benda-benda dasar, tapi yang detail-detail ni tak cerita. Antaranya macam soal tentang kebebasan sebagai contoh. Apakah Islam ni ada kebebasan ataupun tidak? Kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala sebut tentang kebebasan dalam beragama. La ikrah fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama, nyata mana benar mana tak benar. Jadi asas daripada Al-Quran itu kita nampak yang kebebasan ni memang ada dalam Al-Quran. Maksudnya kebebasan dalam beragama, tidak boleh kita memaksa orang tu memeluk sesuatu agama. Itu asas bagi Islam. Cuma ramai orang mengatakan, kita nak bebas ni tak boleh sebebas-bebasnya. Itu pun satu masalah juga. Dia kata kita bebas. Okey, kalau kita bebas, maka sebebas-bebasnya. Sebenarnya kita kena ingat, manusia ni dia ada fitrah. Dan memang benda tu pun Quran sebut. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkan wajahmu kepada agama yang hanif, agama bersih, dan ialah fitrah Allah yang Allah Ta'ala fitrahkan kepada manusia. Tuhan tak kata yang Allah Ta'ala fitrahkan kepada orang Islam je, tak. Quran kata difitrahkan kepada semua manusia. Maksudnya orang Islam ke, orang bukan Islam ke, Melayu ke, Cina ke, Arab ke, India ke, Siam ke, Amerika ke, apa jenis pun termasuk dalam fitrah ni. Jadi bila kita sebut fitrah, makanya ini menarik dalam debat yang dikemukakan oleh Hayek sebagai contoh. Orang putih juga baca. Hayek dia ada sebut tentang bila kita sebut kebebasan, dia ada pula satu lagi dia panggil tanggungjawab. Sebenarnya bukan Hayek yang bukan beragama Islam tu je bahas. Ada ulama Islam bahas. Tahir Ibn Ashur dia pernah sebut kenapa Fir'aun itu disuruh
Nabi Musa disuruh lawan Firaun itu ketika Nabi Musa tu duduk dengan Nabi Syuaib. Padahal Nabi Musa itu dibesarkan dalam rumah Firaun. Sepatutnya dia pergi lawanlah Firaun tu semasa dalam rumah Firaun. Cerita Nabi Musa AS, dia dibesarkan dalam rumah Firaun, dibesar-besar tapi tidak pernah disuruh melawan. Tapi bila Nabi Musa tu pergi duduk dekat Nabi Syuaib, bila duduk Nabi Syuaib, barulah Tuhan bagi arahan, izhab ila Fir'aun fa innahu tahu. Pergi lawan Firaun. Firaun tu lampau sangat dah. Pergi lawan. Jadi Tuhan Ibn Asyur menyatakan perlawanan itu berlaku apabila adanya kezaliman. Tetapi apabila ada perbezaan agama, dia bukan perlawanan. Perbezaan agama adalah dakwah. Orang Islam mendakwah kepada orang bukan Islam, orang Hindu berdakwah dengan agama Hindu, orang Buddha dengan dakwah agama Buddha dia. Dan sebenarnya kita tak perlu takut dengan kebebasan ini. Sebenarnya tak perlu takut. Saya pernah banyak kali bergurau, benda ni sebagai gurauan, tapi saya harap gurauan saya ni jadi satu realiti. Kalau saya jadi Perdana Menteri Malaysia, tu realiti lah tu. Kalau saya jadi Perdana Menteri Malaysia, antara perkara yang pertama saya nak buat adalah saya nak buang satu benda dalam parlimen, dalam satu klausa dalam parlimen, dalam perlembagaan yang menyatakan bahawasanya agama Islam boleh disebarkan, agama lain tidak boleh disebarkan. Saya berhasrat kalau boleh benda tu dibuang, tapi bukan semata-mata dibuang, tapi diganti dengan yang lain. Apa gantinya? Dilarang melarang berdialog. Dilarang melarang berdialog. Maksudnya kalau kita berdialog, datang orang melarang tu dikenakan hukuman. Faham tak? Sebab apa? Sebab kalau kita yakin agama kita sebagai betul, apa kita takut dengan agama yang kita anggap sebagai tak betul? Kan kita orang Islam. Orang Islam ni dia letak satu kepercayaan, Al-Quran. Quran tu kata apa? Wa qul ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kata Allah Ta'ala Quran, sesungguhnya datanglah kebenaran akan hancurlah kebatilan kok mana pun pasti akan hancur. Itu real. Quran sebut. Kita yakin Quran. Tiba-tiba bila kita beragama Islam, kita seorang dia boleh sebar agama kita, orang lain tak boleh sebar agama dia. Ini problem. Orang yang mempertahankan kandungan perlembagaan itu, orang tu ada masalah akidah terhadap Al-Quran. Sebab orang yang yakin dengan Quran, dia tak akan takut dengan agama lain. Nabi Muhammad dia tak pernah halang orang bercakap. Nabi Muhammad datang 12 orang padri berbeza kepercayaan dengan Nabi SAW. Debat 12 lawan 1. Nabi berdebat, jawab dengan baik. Diceritakan dalam surah Al-Imran daripada ayat 1 sampai ayat 60. Baca cerita debat tu. Jadi macam mana gambaran kebebasan itu berlaku dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Cuma yang problem pada hari ini berlaku apabila kita sudah melihat Islam bukan versi Nabi Muhammad SAW. Kita telah melihat Islam versi Isma. Kita melihat Islam versi PAS. Kita melihat Islam versi G18. Kita tengok Islam dalam versi PASMA. Dia satu lagi PASMA. Kita tengok Islam versi lah sekali kita buat. Sebenarnya mana Islam yang betul? Akhir sekali kita terpaksa kembali kepada fitrah manusia. Hati kita bercakap, sebenarnya takkan kot agama yang begitu benar, dia takut dengan orang punya statement. Itu adalah satu problem. Betul tak? Jadi tak perlu takut kalau kita yakin dengan kebenaran. Ini bukan orang Islam je. Kalau orang Hindu dia percaya agama Hindu dia betul, apa takut orang Islam? Kalau orang Buddha dia percaya agama Buddha dia betul, apa takut dengan agama lain? Semua juga orang Kristian dan semua agama. Sebab mereka percaya agama mereka betul. Kan orang Melayu ada pepatah, orang berani, macam mana ayat orang Berani kerana benar. berani kerana benar. Betul tak? Tiba-tiba kita orang benar tapi takut nak berdialog. Something wrong. Sebenarnya dia sendiri meragui dengan keyakinan dia sendiri. Kita rasa kita betul tau, tapi betul ke kita betul? Ataupun kita rasa je betul? Kita rasa kita betul, bermaksud kita syok sendiri. Syok sendiri ni yang paling bahaya. Syok sendiri ni paling bahaya. Kita nak tahu kebenaran, makanya kita kena dengar orang yang lain daripada kita. Ni problem dalam Malaysia lebih-lebih lagi. Bila dia orang cakap Islam, dia mesti dihalang tau, mesti tertakluk dengan undang-undang, dengan tauliah, macam-macam nama. Nak bercakap kita tak boleh ni izinkan orang-orang Syiah, sebab Syiah ni sebagai sesat. Dia katalah yang orang Syiah pula terhadap Sunni pun benda yang sama. Kita ni sewajarnya kena izinkan semua orang bercakap. Orang ni rabun, macam Anda ni rabun, macam aku ni rabun. Rabun ni tak nampak. Kalau pakai nampak. Ni satu hari kita tidur rumah, kita buka spek mata kita letak, anak kita pergi ambil buat lari. Kita ni kelang kabut cari spek mata. Meraba-raba. Masa tu kita bercakap, kalau tak rabun, nikmat mata tu kita dapat lihat apabila kita rabun. Masa kita celak elok-elok ni, kita tak pernah rasa nikmatnya mata. Kita tak dapat rasa nikmat kebenaran kerana kita tidak pernah berjumpa dengan kebatilan. Kita ni tahu kebenaran, tapi kita nak menghayati kebenaran. Kita nak syok, kita nak feeling dalam kebenaran. Jadi kalau kita nak tahu kebenaran dan kita feeling dengan kebenaran, kita kena bebaskan orang bercakap.
Walaupun orang tu tak betul sekalipun, orang Syiah nak bercakap, biar dia bercakap. Sebab kita boleh dengar. Dan aku cuba nak menjawab. Bila kita mencuba menjawab, di situlah terbongkarnya kebenaran. Sebab tu, bila kita sebut kebebasan, ada tak dia punya tahap? Tahap ni tak payah manusia tentukan. Kita individu peribadi kita boleh tahu. Sebab bila kita sebut kebebasan, kita tak boleh nak rampas hak orang lain. Bila kita rampas hak orang lain, kita menafikan kebebasan orang lain. Maka tibalah konsep undang-undang. Kita ni ada kebebasan, tapi bebas kita jangan sampai handphone orang pun kita nak repat. Sebab kita menafikan kebebasan punya handphone pula. Jadi automatik kita boleh faham. Maka di situ ada penilaian mana baik, mana yang buruk. Isu dia sekarang, bila kita cakap kita adalah golongan benar, betul ke kita berada dalam kebenaran, ataupun kita syok sendiri yang kononnya kita ni berada dalam kebenaran. Macam mana kita nak nampakkan kebenaran itu tertimbul? Caranya mesti ada kebebasan. Kebebasanlah kebenaran akan tertimbul, di situlah kebenaran akan menang. Allahu a'lam.